Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam puasa je belaka ni. Kan? Orang puasa kan jawab tak larat je. Ni penat puasa ke penat cari baju raya ni? Kan? Sampai tak tidur malam lah, duk belek. Dah sebulan dah tak jumpa lagi baju yang nak. Penat cari kuih raya. Okey, sekali lagi saya berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barulah ada gaya isteri bomba. Isteri bomba kan penyelamat dunia. Betul? Siapa isteri bomba kat sini angkat tangan? Okey, semua. Lepas tu siapa bomba? Sebab ada bomba perempuan kan? Macam tu. Dan bomba-bomba ni kan dia mula glamour, memang dah glamour selalu bomba. Tapi ramai anak-anak, kalau saya tanya kan, saya ceramah, saya jumpa budak-budak saya kat sekolah tu kan. Kalau saya pergi saya pernah lah pergi dekat sekolah anak-anak. Lepas tu kalau yang lelaki, ramai sangat nak jadi bomba. Kalau budak-budak kan, kenapa nak jadi bomba? Bomba hebat, bomba lawan api. Nampak cool, nampak macam itulah antara impian daripada kecil. Dan wanita-wanita di sini ni memang daripada kecil memang berimpian jadi isteri bomba ke? Orang tanya, apa cita-cita? Saya mengharap jadi isteri bomba. Ataupun yang wanita ni kan, yang bomba di hadapan saya, anggota bomba ni, Masya Allah, memang daripada kecil memang dah plan nak jadi bomba ke? Ada yang tak, ada yang ya kan. Kalau tanya lelaki, mungkin itu cita-cita daripada kecil, seperti mana anak-anak yang saya jumpa hari ini, Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya berhadapan dengan golongan ataupun khalifah Allah yang hebat. Kalian adalah khalifah Allah yang mewakili manusia, yang diangkat oleh Allah di kalangan manusia untuk menjaga keharmonian, keselamatan nyawa manusia. Oh, itu hebat sangat. Nanti saya kupas lepas ini sikit insya-Allah. Sebelum tu nak tanya dululah, apa khabar semua? Dah dekat hujung-hujung Ramadan ni makin ceria ya? Kalau tanya anak-anak kita, rasa Ramadan ni lama ke sekejap? Lama, dia jawab. Macam kita masa kecil, hari pertama Ramadan tu dah tak sabar kalau boleh nak habis cepat, nak raya. Betul tak? Maksudnya berapa hari lagi? 20 hari lagi? 25 hari lagi? Ini pun rasa macam 5 hari lagi, namanya nak 5 hari. Tapi apabila kita mula dewasa dan kita mula memahami hakikat besar dan mulianya Ramadan, kita mula rasa sayang untuk berpisah dengan Ramadan. Betul atau tidak? Ke perangai kecil, kanak-kanak masih ada sampai sekarang? Sekarang kita mula rasa menyesali. Hari ini 25 Ramadan. Ada rasa tak menyesal sikit-sikit? Patutnya kita kena berada di juzuk ke-25 dah. Tapi ada di kalangan kita 5 juzuk pun tak sampai lagi. Masa hari pertama, kedua, hari tu je semangat. Sampai tunggu apa ni? Gitu baru terang. Kalau macam tadi tu mau lelap semua kan. Sila ibu nak baca doa, tidurlah kita berjemaah. Masya Allah. Ya kan, bomba penyelamat memberikan cahaya. Subhanallah, cahaya dan harapan. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, Persatuan Suri Anggota Wanita Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kalian adalah penyelamat Malaysia ni, Avengers. Kuala Lumpur, Perisma, dengan kerjasama Persatuan Khairat Kematian dan Kebajikan Am Islam, PKKAI, Kuala Lumpur, dan Surau Al-Ukhwah Kuartus Bomba Ceras. Masya Allah. Terima kasih kepada MC Puan Nur Hidayah binti Ibrahim yang membacakan doa Encik Muhammad Fauzi bin Daud. Ada yang baca doa tadi? Tapi untunglah dia kan, walaupun tak baca nama dia disebut juga, Encik Muhammad Fauzi bin Daud. Dah pergi mana ni tak baca doa ni? Ada tak Encik Fauzi?
Angkat tangan. Oh ada. Oh dah nyorok dah. Jadi kena baca kat doa sebab nama dah sebut ni. Baca lepas ni ya. Dah habis penutup insya-Allah. Terima kasih kepada penolong-penolong pengarah bahagian, ketua-ketua balai, pegawai-pegawai kanan jabatan dan wakil Perisma Kuala Lumpur. Ahli Jawatankuasa Surah Al-Ukhuwah Kuartus Bomba Ceras, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, ibu ayah, para isteri, semua yang hadir pada hari ini. Masya-Allah. Bagi tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Gitu. Siapa lagi nak tepuk kan untuk diri kita? Kita hargai pengorbanan dan keputusan dan langkah yang sangat hebat yang dibuat pada kita pada hari ini oleh diri kita. Sebab kehadiran semua ini saya rasa sukarela, betul? Ke kena paksa ni? Kalau tak datang kena sembuh dengan paip air tu. Semua sukarela saya rasa. Dia bukan yang nama naik diwajibkan pergi, tak. Jadi itu luar biasa sekali. Kalau ikutkan ni, paling sedap buat apa ni waktu macam ni? Tidur paling sedap. Yang duduk kat rumah ke, duduk kat balai ke masa ni macam ni lah. Duduk sampai pusing kan. Zikir ataupun asyik faham je. Orang tak tanya pun ya juga. Ya, itu cabaran. Saya pun kalau tak sebab kerja, tak sebab komitmen, tengoklah hujung minggu. Lepas sahur tu waktu paling ngantuk. Lepas solat subuh. Kadang masa solat subuh pun macam ni dah. Itu waktu mengantuk. Dan sekarang pun ni waktu duha, waktu sejuk-sejuk macam ni. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Dan pegawai anggota bomba pun ramai yang hadir. Isteri anggota bomba dan anggota bomba wanita pun ramai yang hadir. Masya Allah. Bulan Ramadan banyak ke kes? Ke dia jadi semua tenang, tak ada apa-apa berlaku bulan Ramadan? Dia makin bertambah ke makin kurang? Bertambah Biasa kes apa? Kebakaran. Lepas tu kemalangan. Betul lah, kemalangan. Kemalangan meningkat kan? Dan hampir setiap hari ada kemalangan dan melibatkan kematian. Betul lah, kadang bomba yang sampai dulu. Lepas tu kes-kes tangkap ular. Oh, tangkap basah. Oh, bomba terlibat juga. Ke tangkap kering. Oh, tolong pecahkan pintu. Wah, hebat rupanya bomba. Bukan hanya jaga keselamatan dunia, keselamatan akhirat pun bomba terlibat. Betul. Betul juga kan? Maksudnya nak pecah pintu ataupun nak masuk ke belakang ke atap ke. Masya Allah, semua benda lah bomba sapu ni. Selalu kan bomba ni kalau time, semalam pun saya tengok anggota bomba dengan ular. Dengan ular tedung tu. Adalah video viral tu. Rupanya ular ni kita kena main kepala dia Main tak? Tak pernah buat? Dia macam kena kepala, lepas tu boleh tundukkan sampailah penyek. Bukan penyek, tekan kepala baru boleh tangkap. Leka pula saya tengok semalam. Mesti bomba ni dah ada kemahiran yang luar biasa. Mereka sanggup berkorban nyawa untuk selamatkan nyawa orang lain. Betul kan? Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan dimati Allah sekalian, antara yang terlibat penganjuran ni, abang kepada cik abang saya. Cik suami saya. Mana cik suami saya? Dah menghilangkan diri dengan abangnya ke? Sebenarnya Tengku Masnawi itu abang kepada Tengku Fazi. Tengku Fazi itu suami saya. Isterinya tu Kak Na tu, Kak Na kita tu. Itu kakak ipar tu. Bukan, kami ni kira beras. Beras. Dan biasa kalau balik kampung kami dua bahagian basuh pinggan. Betul tak Kak Na? Bahagian cuci-cuci kemar-kemar. Sebab adik-beradik encik suami ni ramai perempuan. Diorang bahagian masak laju, dah kena selera mereka kan. Jadi bahagian ngemar-ngemar bersih-bersih pinggan tu kami dua lah. Sambil tu bolehlah kita membawa tak, kita mengunyi, menghalia, bahagian bawang halia kunyit tu kita. Betul kan? Betul kan nak? Ya kan je kan nak? Depan khalayak ramai ni kita tak ngumpat insya-Allah. Okey, tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk kita hari ini ialah Lailatul Qadar vs Raya.
Memburu Lailatul Qadar ke memburu raya ataupun membazar ke, tak tahu ni, menyoping ke. Subhanallah, itu dah menjadi satu budaya dalam masyarakat kita, tak tahu berapa ratus tahun dah. Sedari kita kecil, memang kita akan beria-ria sangat untuk menyambut raya. Dan adat tersebut tidak menjadi salah, cuma jangan jadikan ia macam ibadat. Adat buat persiapan raya ni dah jadi kebiasaan dan ia tidak bertentangan dengan syariat. Cuma jangan letakkan adat itu sama level dengan ibadat. Apa maksudnya, tuan-puan dimati Allah sekalian? Yang sekarang, maksud tu saya terang lepas ni, yang sekarang berlaku, bila dah sampai 10 hari terakhir nak dekat dengan raya, kita lebih banyak beri tumpuan kepada persiapan raya macam ibadat, manakala ibadat pula jadi adat. Ibadat pula jadi adat, maksudnya buat tak apalah, nama pun ibadat tambahan sahaja. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita tengok pada hari ini, cuba pergi buat perbandingan antara masjid dengan bazar ataupun pasar malam ataupun pasar hari raya, bazar hari raya ataupun shopping kompleks. Cuba buat perbandingan, mana lebih ramai, di shopping mall ke, di tempat jualan hari raya ke, di masjid? Mana lebih ramai, di masjid ke, di tempat jualan raya? Jualan raya di mana-mana saja sekarang dipenuhi dengan pengunjung mencari persiapan hari raya. Sebab siang bekerja, petang tak sempat dekat nak berbuka, satu lagi panas, tak larat nak raung-raung cari baju raya. Jadi malam akan dipenuhi dan memang ramai. Ustazah macam ada pengalaman je, betul? Ada pengalaman, saya pun melalui juga. Memang bila nak bawa anak-anak, malam lah anak baru larat, nak ukur baju apa semua. Jadi ada malam bulan Ramadan, kita solat maghrib, lepas tu kita pun gerak pergi mall, pergi tempat orang jual baju raya. Lepas tu balik, baru kita solat isyak jemaah dan solat tarawih berjemaah dengan keluarga. Tapi kalau boleh kita buat satu malam settle semua. Tapi kadang orang perempuan, tuan-tuan, susah orang perempuan kan, pagi 5 malam pun tak jumpa lagi, 10 malam pun tak jumpa lagi. Dia orang tu cari Lailatul Qadar dekat bazar, dekat shopping mall. Saya sebenarnya dia macam ni, atas kita kan, mindset kan, atas keinginan kita kan, atas cara kita. Saya bila cakap dengan encik suami, saya kata malam ni settle semua, cari settle semua, tak ada dah selepas ni, tak ada dah. Selesai semua, baju ke, kasut ke, semua selipar raya ke, selesai terus. Bila kita kata nak selesai terus, alhamdulillah boleh selesai. Semua jumpa belaka, 7 orang anak dengan mak ayah. Macam susah nak cari satu tempat kan. Yang susah bila kita terlalu memilih, betul tak? Bila kita nak warna tu macam ni, letak tepi, tak sama. Ini muda sikit, ini gelap sikit. Kami cakap okey, purple hari pertama. Tak kisah purple gelap ke cerah ke, asalkan purple. Anak saya ni, Umi ni macam purple lain sikit, tak apa, asal purple belaka. Barulah tak boring, kau tak warna sama macam kan, muka je beza sikit, yang lain nampak. Bila duduk rapat tu macam pakai baju sama sekaligus, macam kain lansir lah pula kan. Saya kata tak apa, asal purple, masuk je ni sekian-sekian. Atas kita sebenarnya. Ada wanita cari bekas biskut raya pun 2-3 hari tak jumpa. Padahalnya nanti hari raya bekas biskut tak tahu ke mana, betul tak? Atas kita nak memperbundahkan atau nak menyusahkan, nak melama-lamakan atau memendekkan, atas kita. Subhanallah. Sebab apa? Setiap malam 10 terakhir ini adalah malam yang berpotensi besar untuk berlakunya Lailatul Qadar. Bukan hanya malam ganjil, malam 21 dah terlepas, malam 23 dah lepas, malam 25 malam tadi. Kita tinggal 2 malam lagi ganjil. Malam 27, malam 29. Malam 27 bila?
Malam besok malam 27. Malam ni malam 26. Saya bila bincang dengan suami, nak guna malam bila nak buat live, satu menjual, kedua malam bila nak cari barang, memang elak malam ganjil. Elak malam ganjil, elak malam besok. Nak balik kampung pun kami duk bincang. Kami duk bincang nak balik kampung, kalaulah bertolak esok hari Sabtu kan, kita bertolak tengah hari pagi, takut penat, kita tak hidupkan malam 27. Jadi kita bincang-bincang, kita balik pagi Ahad. Supaya tuan-puan sekalian, saya sebutkan pendapat ulama. Pendapat terkuat dan majoriti ulama tentang bilakah berlakunya Lailatul Qadar, bahkan ia berdasarkan hadis yang sahih. Nabi sebut, carilah Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Sebab memang boleh bertukar-tukar, beralih-alih malam Lailatul Qadar, tapi paling banyak berlaku pada malam 27 Ramadan. Dan syukur saya datang pada hari ini mengingatkan dan memberi penekanan. Kalau tak, kita akan ambil mudah. Kita tak rasa penting pun nak kejar malam Lailatul Qadar tu. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, cuba malam besok, daripada petang lagi, sekarang hari ni lagi tuan-tuan, kita dah plan dah. Petang besok kita jangan buat benda yang macam penat menyebabkan terjejas, bermula daripada maghrib. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat maghrib, isya, kemudian subuh berjemaah, dia telah mendapat Lailatul Qadar. Nak sebut sekurang-kurang Lailatul Qadar, itu paling level paling bawah. Dia solat 3 fardu itu jemaah. Ustazah, maghrib susah sikit lah nak jemaah. Jemaah dengan keluarga. Selepas buka puasa, jangan semayang seorang-seorang. Isi semayang seorang, anak semayang seorang, ayah semayang seorang. Semayang jemaah dah satu rumah. Ustazah, rumah kami kecil je, tak boleh nak susun laki depan, lepas tu makmum laki pula ni, lepas tu ni keluar dari rumah. Ustazah, kalau nak susun macam tu, sebaik tempat yang sempit, boleh je duduk sebelah. Imam laki, anak laki duduk sebelah ayah, boleh je. Bahkan kalau saya nak solat jemaah dengan suami, pergi hotel, bajet-bajet yang murah sangat tu, tak ada ruang nak solat, duduk sebelah. Ini suami kita sebelah, muat. Maksudnya tak jadi haram pun, tak jadi tak sah pun solat, dan tak jadi tak sah pun jemaah tu. Bukan mesti kena duduk belakang. Tapi kalau tempat luah macam ni, memang duduk belakang ikut susunan lah. Sebab ada orang jadikan itu alasan. Saya bagi tahu terus amalan ni, kejar malam besok ni. Sebab itulah malam yang mana kalau di Mekah Madinah tak ada ruang Masjid Nabawi, Masjidil Haram ni, bukannya sejam sebelum penuh. Daripada pagi dah penuh. Mereka tak keluar masjid. Daripada pagi, kalau pagi 26 tu, dia orang dah tak keluar dah. Dia orang tanda tempat, dia orang tidur dalam masjid. Sebab memang tak muat, confirm semua kerja malam 27 Ramadan. Orang miskin, orang susah, orang kelaparan datang seluruh dunia nak kejar 27 Ramadan. Orang yang dah mati nak sangat dibangkitkan semula, nak dapat Lailatul Qadar. Kita yang hidup ni buat biasa-biasa je. Nanti saya jelaskan apa fadilat kelebihan Lailatul Qadar. Jadi petang esok dah ada mindset dah ni. Dan cadangan seterusnya, yang pertama tadi, pastikan solat jemaah. Sekurang-kurangnya maghrib, sekurang-kurangnya isyak, sekurang-kurangnya subuh malam tersebut jemaah. Yang kedua, i'tikaf. Ini ibadah yang Nabi buat 10 malam terakhir, i'tikaf full. Kalau sebelum 10 malam terakhir Nabi iktikaf, tak iktikaf, iktikaf tak iktikaf. Tapi 10 malam terakhir dikatakan Nabi tak balik. Nabi iktikaf penuh di masjid. Bukan malam saja, termasuk siang. Wallahu alam. Sedangkan kita ini penuh dengan dosa, tak ada jaminan pun nak masuk syurga, dan lebih banyak sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka. Tapi Nabi dijamin syurga, diharamkan neraka. Dan Nabi dia ampunkan dosa, semua jenis dosa dulu, dosa tak ada dosa Nabi, maksum. Pun Nabi mengejar dan mencari Lailatul Qadar. Macam Nabi terlalu memerlukan. Kita yang paling perlu Lailatul Qadar, tapi anggap biasa saja. Jadi tuan-puan yang dihormati sekalian, malam besok solat di masjid. Sini ada buat tak tarawih? Ada buat. Ini surau kan? Ini surau ni ada tak solat 5 waktu penuh? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Ada 5 waktu penuh?
Ke Zuhur tak ada jemaah? Zuhur ada jemaah tak? Kadang ada, kadang tak ada ya. Dia macam ni, syarat satu tempat, surau, boleh niat iktikaf kalau ada penuh solat 5 waktu. Itu pendapat yang kita ambil kira pendapat yang kuat, pendapat yang kita tak rasa was-was. Faham ya? Walaupun mungkin ada pendapat kata bolehlah asalkan nama surau, boleh niat iktikaf. Pendapat yang tak ada keraguan sedikit pun, tak perlu rasa was-was, masjid yang ada solat Jumaat atau surau yang ada solat Jumaat. Boleh niat iktikaf walaupun surau, tapi dia buat solat Jumaat. Pendapat kedua, walaupun surau bukan solat Jumaat, tapi 5 waktu solat memang ada pengurusannya, ada bilalnya, ada imamnya. Memang sentiasa ada jamaah di situ setiap 5 waktu. Tapi surau yang kejap ada, kejap tak ada, tai cuti memang tak ada jemaah. Contoh kan? Maka boleh je niat je iktikaf. Tetapi masih lagi was-was lah. Maksudnya tak ada jaminan. Jadi jangan kecil hati lah pula. Kalau malam 27 esok tak ada jemaah kat sini, patut imam pun pergi masjid juga. Maksudnya itu cadangan saya. Tapi kalau rasa nak buat di sini juga, silakan. Cuma pada malam 27 Ramadan, malam besok ni, cuba sedaya upaya isteri pun sama pergi masjid. Niat iktikaf, kalau anak kecil tak boleh dikawal, duduk kat beranda. Ustazah, beranda saya jarak sikit dengan dalam masjid. Putus tak jemaah? Tak putus. Dia ada syarat dia. Saya tak ingat berapa jarak tu. Dek, tolong cari. Jarak baru terputus jemaah bukan 1-2 meter ya. Jarak dia lebih panjang. Lebih panjang. Nanti saya jelaskan ya. Saya pernah pergi satu masjid dalam Cenderamani tu, masjid ruang solat, bahagian solat wanita seterusnya jauh jarak, sini sampai sana. Tapi tak putus jemaah. Kalau kita tengok di Masjid Nabawi, kan yang solat dekat luar tu jauh tak jarak dengan solat dalam? Solat dalam masjid dengan beranda luar tu, faham? Dengan kawasan luar, serambi luar tu. Biasa dekat luar ni, ibu-ibu yang bawa anak, dia akan solat dekat luar sebab tak dibenarkan dalam. Kita ada anak kecil yang tak boleh dikawal. Saya sendiri solat kat surau sebab sibuk anak saya yang tak boleh duduk diam, walaupun perempuan, walaupun 5 tahun, memang tak boleh duduk diam. Saya akan duduk dekat beranda luar. Sebab kalau dia buat bising dalam tertutup dengan aircon, dia nangis, dia main-main pun bergema, betul tak? Janganlah pula kita nak kecil hati kalau makcik-makcik jeling kita. Kan marah kita, anak tu bising, bawa lah keluar. Tak payah kecil hati, kita kena pandai. Kita kena tahu. Sebab kita sedaya upaya jangan biarkan anak kita mengganggu kekhusyukan dan tumpuan jemaah lain. Subhanallah. Namun sekiranya, Ustazah, saya tak boleh pergi, saya ada baby yang nyusu. Kalau saya bawa, saya letak je anak tu bertempik satu masjid boleh dengar Ustazah. Sila hari bulan imam pun tergagap-gagap baca Al-Fatihah. Kan, baca kuliah tak jumpa jalan keluar. Duk ulang. Contoh macam tu. Maksud saya ialah kita boleh usahakan nak pergi, tapi mesti kena cara. Kedua, Masya Allah, kalau tak boleh, memang dengan anak ramai kecil-kecil tak boleh, lagi tak khusyuk Ustazah. Saya semayang je dalam hati duk berdoa, janganlah pijak spek makcik tu. Ya, kadang makcik-makcik kan, saya nak pesan juga, kita yang pakai spek ni, tolonglah jangan letak atas ziyadah. Pandailah sangkut kat dalam ke, letak dalam beg ke. Sebab anak saya pernah dah pijak spek orang. Kita dah pesan jangan jalan melalui depan orang ni. Jangan. Dia elok dah tak jalan depan sujud, dia jalan yang antara dengan orang depan tempat orang letak spek tu. Ya Allah, dia nak pergi hujung ke hujung kan. Dia boring. Budak-budak kan kena bergerak. Kita suruh duduk diam. Diam Umi nak semayang. Diam Dia boleh diam lebih kurang 5 saat saja. Dia nampak Umi dia dah start semayang, dia pun bergerak juga. Lepas tu, walaupun dia berdiri, mana boleh duduk diam, dia berjalan depan, lepas tu dia berdiri. Jadi kita dah faham dah anak-anak. Itulah fitrah budak-budak. Tengok yang belakang tu, mana duduk diam. Dia boleh, tak apa, tak ada masalah. Tak payah suruh dia diam, tak apa, saya okey. Kita bukan solat. Kalau solat, tak apa, puan tak apa. Yang apa ni tak apa, biar je dia berlari. Saya tak kisah, kuliah tak ada masalah.
Yang solat itu yang makcik-makcik lagi ada sakit jantung jadi tersentak. Tiba budak tu muncul depan. Ya. Kan? Lalu depan, lalu tepi. Lalu tepi, tiba-tiba budak tu langgar je. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah bagi wanita yang berkorban, dia nak pergi masjid juga. Sebab solat tarawih di masjid sama tak dengan rumah? Takkan sama. Dia punya suasana, dia punya roh, dia punya feeling takkan sama. Kat rumah 10 minit dah siap Al-Fatihah ya, ataupun Al-Fatihah keluar Allah, Al-Fatihah keluar Allah, 10 minit dah siap. Senang. Tapi perasaan khusyuk solat dekat rumah, kita nampak apa? Nampak pinggan tak basuh lagi, baju tak basuh lagi. Masa semayang tu lah nampak semua kerja. Sebelum semayang tak nampak ada rambut bergulung tu. Masa semayang, rambut siapa tadi sapu dah. Tengok ujung sana, apa? Nampak benda yang sebelum semayang. Tengok TV tak nampak semua tu. Masa semayang gatal pun mari. Gatal sana, gatal sini. Lepas tu rambut pun gatal. Lama berapa hari tak shampoo ah. Oi, masa semayang barang hilang boleh jumpa. Masa meeting idea tak datang, masa semayang idea datang. Sebab itu bila solat memang perlu tumpuan, perlu suasana. Tak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita boleh je baca Quran orang bising, betul tak? Kita boleh je buat ibadah lain, sedekah semua tu masa dalam suasana. Tapi solat cepat sangat boleh lari, cepat sangat boleh lari. Tapi bila kita solat di masjid dengan suasananya, dengan imam baca sedap pula meremang, walaupun tak faham tapi rasa syok, ia membantu tumpuan dan khusyuk kita. Saya tak bahas tentang afdal tak afdal, sebab bagi masjid juga afdal bagi wanita. Dalam situasi begini-begini, jadi panjang cerita pula. Bahkan itu disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qadhawi, afdal bagi wanita itu solat di masjid jika tidak ada fitnah dan jika tidak ada halangan untuknya dari segi anak, kewajipan dia dan sebagainya. Lepas tu yang ketiga, sekiranya masjid itu lebih menambah khusyuk untuk dia. Pernah satu ketika isteri Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku seorang cemburu. Umar memang seorang yang sangat cemburu. Dia menghalangiku pergi ke Masjid Nabawi, ke masjidmu ya Rasulullah. Rasulullah naik mimbar, Rasulullah beri pesan, wahai para lelaki, jangan kamu halang isteri kamu ke rumah Allah. Kalau kita baca kisah-kisah isteri Nabi 10 malam terakhir, mereka ni sampai ada satu malam tu Nabi jumpa, malam ke siang, ada satu tiang di Masjid Nabawi, bukan macam tiang kita ni, tiang daripada batang pokok, daripada kayu. Ada satu tali yang terikat pada tiang. Tali tu berjuntai. Nabi tanya, ini tali apa? Lalu disebut, diberitahu, ya Rasulullah, itu tali salah seorang isteri Nabi. Saya tak ingat mana nama isteri Nabi yang mana. Yang mana isteri Nabi ni kerana pada malam-malam terakhir ni terlalu lama berdiri solat, dia akan ikat dengan pinggangnya tali tu, dan satu tali tu mengikat salah satu tiang masjid. Sebab bukannya baca 1-2 surah, baca 1-2 juzuk. Sebab itu dibimbang takut tumbang. Tak nak tumbang, nak duduk lama-lama, berdiri lama-lama, takut tumbang. Sampai macam tu sekali. Para wanita di zaman Nabi juga pergi ke masjid. Kalaulah salah tindakan mereka, maka Nabi suruh balik semua solat di rumah. Tidak. Di zaman Rasulullah juga ada ruang untuk solat wanita. Dan hari ini di seluruh dunia pun mana-mana masjid surau ada ruang untuk solat wanita. Betul atau tidak? Kalau pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ruang solat wanita dan lelaki sama banyak. Kalau kita pergi masjid kita, biasa ruang solat wanita kecil, terhad. Tapi pergi Masjid Nabawi, Masjidil Haram untuk solat Jumaat sekalipun. Siapa pernah pergi Masjid Nabawi, Masjidil Haram ni? Kalau tak pernah saya, yang pernah dan saya cerita. Kalau pergi Masjid Nabawi, hari Jumaat macam hari ni, solat Jumaat, ruang solat untuk wanita sepenuh-penuhnya. Dia bukan sekadar ruang solat yang khas, diberi tambahan lagi. Itu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tak ada beza ruang solat dari segi jumlah tu. Subhanallah. Tetapi suasana berbeza. Di Malaysia masih duk bahas tak habis-habis. Orang perempuan afdal kan di rumah, perempuan kan afdal di rumah. Sampai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada perbincangan ni, tak ada bahas langsung. Memang semua rebut untuk solat berjemaah di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Kita kata, oh itu khas untuk Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Tak.
Itu berlaku zaman Nabi, itu patut dicontohi. Sampailah di mana-mana negara umat Islam. Masya Allah. Lagi hari ini masjid ada kemudahan. Pintu masuk asing, tempat solat asing, wudu asing. Di mana ruang fitnah? Hari ini kita bahas, perempuan fitnah kalau pergi masjid. Yang lebih banyak fitnah wanita bukan di masjid, di bazar, di pasar malam, di shopping mall. Di situ wanita banyak dedah aurat. Masjid wanita tak dedah aurat. Wanita tak pergi masjid seksi. Wanita yang free hair pun pergi masjid pakai tudung, pakai telekong. Jadi mana yang kita kata fitnah kalau pergi ke masjid? Masjidlah tempat yang paling terjaga, paling kurang fitnah. Tapi kalau dia memang tak boleh nak jaga aurat dia, pakai ketat juga pergi masjid, lebih afdal di rumah lah. Memang ada yang Nabi jawab kepada wanita, tempat solat kamu yang lebih afdal di rumahmu, di bilik tidurmu, sekian-sekian. Itu khusus bagi golongan-golongan seperti yang tak boleh menyelamatkan dirinya daripada fitnah, tak boleh jaga dirinya. Jadi yang saya nak sebut adalah, pada malam besok, kalau boleh ketua keluarga, dah set dah, kita nak itikaf, semua anak-anak esok itikaf di masjid. Tengoklah dapat sampai pukul 11 malam ke 12 malam ke, dapat pukul 1 pagi ke, tidur ke. Saya nak cerita satu kisah. Dalam minggu lepas, Allah rezekikan kami, lepas daripada selesai tarawih apa semua, lepas tu ada seorang hamba Allah ni, dia Datuk Seri. Saya cerita ni bukan sebab dia Datuk Seri, bukan special sebab dia ni Datuk Seri tetapi dia hamba Allah yang sangat special. Dia ajak kami, saya, suami saya, kemudian ada seorang lagi sahabat kami, semuanya 4 orang lah. Meja panjang, dia di ujung, saya dengan suami saya. Masa tu lebih kurang dalam pukul 11 malam dah kan. Dia ajak moreh macam tu lah. Tapi dia ajak moreh ni sebab masa tu program kami di satu lokasi ni, program kami masa tu di satu hotel ni. Jadi dia ajak moreh. Dia kata, Ustazah, marilah sekejap. Saya rasa Ustazah tak buka puasa lagi tadi. Saya kata memang betul pun, saya tak boleh makan pun tadi. Lepas tu marilah makan lah. Ustazah tak ada orang ganggu dah ha. Okey, kami pun duduk lah. Berbual. Lepas tu kita pun tanya, ni Datuk nak balik mana ni? Rumah kat mana Datuk? Oh, saya malam-malam Ramadan saya tak balik. Kalau macam ni saya dah tak balik dah ni. Dan kebanyakan pun saya tak balik rumah. Saya akan pergi mana-mana masjid untuk tidur untuk intikaf sampai subuh. Hampir setiap malam. Saya pun tanya lagi, Datuk biasa itikaf dekat masjid mana? Rahsia Ustazah, saya tak akan bagi tahu. Dan saya akan pergi masjid yang tak ada siapa yang kenal saya. Tak ada siapa yang kenal saya. Itu lagi saya boleh fokus. Saya pun saja tanya lagi, biasa Datuk bawa bantal kecil ke macam mana? Sebab tidur kat masjid kan? Tak ada. Bantal ke selimut? Tak ada. Dan tidur yang paling best Ustazah, tidur atas rehal. Best tak tidur atas rehal? Cubalah. Cuba. Boleh berapa lama? Boleh tidur tak tidur atas rehal sebenarnya? Bukan rehal yang tinggi tu, rehal yang lama-lama yang kita boleh buka tu kan. Keras, tak ada lapik, tidur atas rehal macam tu je. Dia kata itu tidur paling nikmat. Kalau nak itikaf, tidur atas rehal. Sebab kita takkan tidur lena. Tapi kalau ngantuk penat sangat, kita tetap boleh tidur. Tapi kita akan selalu terkejut dan boleh terus sambung lagi baca Quran. Walaupun tak ada wuduk, tak ada masalah. Baca Quran guna tafsir kan. Jadi terkejut, sambung baca, ngantuk, tidur balik. Dia kata itu tidur paling nikmat. Kalau selimut, siap bawa bantal, bangun-bangun dekat sahur lah. Lagi masjid, sejuk, betul tak? Itu bukan niat qiyamulai tu, itu memang niat nak tidur. Tidur di masjid. Kalau betul kita nak iktikaf, nak buat ibadah sebanyaknya target malam 27. Ada masjid yang dia benarkan wanita iktikaf. Tapi sebenarnya bagi wanita ada perbahasan ulama. Pertama kata harus, kedua kata makruh. Sebab kurang manis sikit wanita tidur di masjid. Tapi kalau ada ruang tertutup betul-betul, tak bertembung terus dengan lelaki, kalau rasa dapat, boleh. Tapi orang perempuan ada kelonggaran yang mana? Walaupun ini pendapat lemah, tapi ada perbahasan dalam bab iktikaf. Walaupun yang pendapat lemah, tapi boleh buat. Wanita boleh niat iktikaf di rumahnya, di tempat ibadah yang dia biasa buat.
Maksudnya, cuba kita ingat balik, di kawasan rumah kita, mana tempat yang selalu paling kerap kita solat. Kita niatkan iktikaf di situ. Nanti ada orang kata saya ajaran sesat ni. Tak. Anda boleh cari Google, apakah hukum wanita iktikaf di rumah. Nanti ada perbincangan ulama sekian tak membenarkan, kata tak sah, sekian-sekian. Jadi sebenarnya pendapat paling kuat mengatakan tidak sah. Tapi pendapat lemah ada mengatakan boleh. Dan mudah-mudahan, ayatnya adalah mudah-mudahan Allah tetap terima. Kerana wanita berbanding lelaki, untuk iktikaf lagi suka wanita. Orang lelaki duduk terlentang macam tu ya. Betul kan? Dia tak ada nak kontrol kiri kanan ke, dia tidur macam mana pun macam tu rupa lelaki. Tak ada menarik lah. Macam tu lah. Maksudnya orang perempuan mencabar sikit. Sebab lagi pula orang perempuan dia ada anak-anak, dia kena jaga anak dekat rumah, dia tak boleh nak tinggal dan sebagainya. Jadi subhanallah, tak apa. Hero memang macam tu kan. Oh, dia cari ayah dia. Oh, ni ayah penyayang. Biasa kan nangis cari mak kan. Dia nangis cari ayah ni. Mungkin ayah dia biasa akan sembuh dengan air ke macam mana. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Dengar dulu pasal iktikaf ni. Jangan terus, oh gitu, dengar dulu. Bagi wanita yang beri sokongan kepada suaminya, abang, saya dah siapkan dah baju, bonus gigi, sekian-sekian kot lah abang nak bersihkan diri kat masjid nanti. Saya dah siap juga batal nipis, tak boleh tebal, malu orang tengok bang. Keplekat saya dah bekalkan. Dan mungkin abang nak makan biskut-biskut, saya dah letak satu bekas. Isteri ni buat persiapan untuk suami ni pergi iktikaf ni. Isteri ni dapat pahala iktikaf penuh. Duduk kat rumah, isteri tidur. Lepas tu WhatsApp suami bila kejut, bang, iktikaf. Buat apa tu? Isteri siap pergi cek ada tak sifar suami dia. Kok iktikaf dekat shopping mall pula kan. Sebenarnya kalau pun dia tertidur pun, dia asyik tidur ke je, dia tetap dicatat pahala iktikaf. Kalau seumur hidup tak pernah buat, tidur di masjid, iktikaf di masjid, tak pernah buat, malam besok buat, malam 27. Isteri siapkan bekal. Adakah saya cakap ini berdasarkan akal fikiran saya saja? Tak. Saya bacakan hadis Nabi SAW ni. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal untuk suaminya pergi berperang di jalan Allah. Suami pergi perang bukan senang. Tempuh perjalanan yang sukar, padang pasir, kena berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan musuh. Isteri ni siapkan bekal je. Mungkin makanan sikit, mungkin pakaian sikit, mungkin air. Siapkan bekal. Siapkan bekal berapa lama agak-agak? 1 jam? Zaman tu lagi sekejap. 10 minit settle lah. Sumbat settle 10 minit. Tapi nak pergi jihad berapa lama? Berhari-hari. Ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan. Tapi Nabi sebut, siapa yang menyiapkan bekal dapat setiap malam di bulan Ramadan. 10 malam terakhir pun tak dapat. Kurang-kurangnya kejarlah pada malam 27 Ramadan. Siapkan bekal. Suami bertahan sampai ke 12 malam je. Lepas tu tiba-tiba Assalamualaikum. Kenapa tak boleh tidur lah? Tak boleh tidur. Saya tak biasa. Tak boleh tidur, esok dah nak kerja. Kita dah lama tidur lena setiap malam. Tidur dalam selimut sedap. Tidur dalam aircon. Bangun dekat-dekat dengan subuh. Apa salahnya malam 27 tu tak tidur, tak boleh tidur? Memanglah esok masa kerja tu ngantuk-ngantuk sikit. Berbaloi tuan-puan sekalian. Pahala iktikaf ni saya sebutkan hadis Nabi SAW. Pahala iktikaf Allah beri, dia dijarakkan dengan neraka 2 parit. Kita pun dengar, 2 parit boleh lompat macam tu ya. Kalau macam tu terbakar juga rasanya. Nabi sebut penjelasan. Setiap satu parit jaraknya antara timur dan barat. Hujung bumi ke hujung bumi. Tak ada manusia dah habis berjalan atas muka bumi ni. Tak ada. Ada banyak lagi. Separuh lagi daripada bumi ni manusia tak pergi, tak terokai lagi. Betul tak? Ini ceras ni pun dah habis jalan belum? Ustazah, saya orang cerah. Hujung cerah, timur, barat, selatan. Semua saya dah pergi, utara saya dah pergi semua dah. Tak ada tanah cerah ni yang saya tak pijak. Oi, cerah ni tak besar mana pun. Hujung bumi ke hujung bumi. Berapa keluasan bumi? Keluasan bumi
502 juta kilometer. Bukan 520 ke 502, 520 asal 520 juta kilometer. Rumah kita berapa kilometer? Rumah kita 1 kilometer pun tak sampai kan, setengah kilometer. Maksudnya cuba bayangkanlah 500 juta kilometer. Nak katanya jarak yang sangat besar. Itu satu parit, dua parit, sekali ganda lagi. Dan banyak lagi kelebihan fadilah iktikaf. Jadi tuan-puan sekalian, tajuk kita ni kejar raya ke kejar Lailatul Qadar kan? Saya bukannya nak bawakan tajuk tak payah buat persiapan lah raya, sebab saya pun buat persiapan. Tak payahlah bersungguh raya, saya pun bersungguh juga. Bersungguh juga biskut raya, baju raya, apa semua. Sebab memang adatnya begitu daripada kecil kan. Konon je, tak payahlah baju raya beria tahun ni pakai baju sama. Akhirnya ujung-ujung beli juga, betul tak? Tak payahlah biskut raya, orang tak makan pun. Ujung-ujung cari juga biskut raya. Macam tak lengkap. Masya Allah. Saya tak habis cerita lagi pasal Datuk Seri tadi tu. Nak dengar lagi cerita dia? Datuk Seri ni, dia pemilik salah satu hotel termahal di Madinah. Saya tak sebut hotel apa. Hotel ni depan betul satu pintu masuk Masjid Nabawi. Dan hotel ni biasanya menteri, Perdana Menteri, orang kaya seluruh dunia memang duduk hotel tu. Siapa yang biasa pergi Madinah, dia tahulah hotel mana. Hotel yang paling mahal, saya bukan 5 bintang, 8 bintang ke 10 bintang, saya tak tahulah. Masya Allah, dia baru saja ambil alih. Maksudnya dia bukan jutawan, dia mungkin bilioner, dia bukan milioner. Dan dia pemilik banyak hotel-hotel 5 bintang di Malaysia. Dia pemilik dan juga ada lagi di luar negara di tempat-tempat yang lain. Dan dia mempunyai sekolah tahfiz bukan hanya di Malaysia. Yang dia taja di seluruh dunia pun banyak. Madrasah yang dia bina, tahfiz bina, masjid yang dia bina dan lain-lain. Luar biasa sekali. Dan bila saya dengar bagaimana dia mengejar Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar pada setiap malam bulan Ramadan, dan bagaimana siang hari betapa ramainya dia bagi orang berbuka puasa, ratus-ratus ribu itu menjadi biasa. Tuan-puan dimati Allah sekalian, beliau bermula daripada orang makan gaji. Bukan hidup senang dengan anak-anak. Tapi ada satu amalan yang saya nak sebutkanlah pada hari ini. Amalan ni nak beri penekanan. Kadang-kadang kita cari Lailatul Qadar, kita cari pengampunan Allah melalui istighfar, melalui taubat kepada Allah, melalui mohon ampun kepada Allah, melalui sedekah. Tetapi antara laluan untuk kita dapat kelebihan Ramadan, kelebihan Lailatul Qadar adalah dengan berbakti kepada ibu dan ayah. Siapa yang ada lagi ibu, ayah ataupun salah satu? Siapa masih ada lagi? Angkat tangan. Siapa masih ada? Angkat tinggi-tinggi. Saja saya nak tengok. Yang lelaki macam tak dengar ni soalan ni. Okey. Orang lelaki khusyuk macam tu. Okey. Maksudnya saya tengok 95% masih ada ibu ayah. Ada 5% ibu ayah dia dah meninggal kedua-dua. Ada pula yang meninggal salah satu. Tapi kebanyakan ada mak ayah lagi ni. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu hadis Nabi yang Nabi sebut yang berkaitan Ramadan dan ada kaitan dengan ibu ayah. Nabi SAW bersabda, Ghurima anfun, celakalah, Nabi kata. Ghurima ni maksud dia celaka. Walaupun ada orang terjemahkan Ghurima ni sebagai malanglah, rugilah, tapi kalau dari sudut bahasa Arab, dia bukan tahap malang rugi tak, dia tahap celaka. Dan maksud ghurima yang lain ialah wajahnya celaka tu, wajah tu dilantai. Maksud ghurima adalah wajah diheret di atas tanah. Kalau kena heret dengan tangan, heret dengan tubuh badan okey lagi. Kalau muka dekat tanah, kaki ke atas, itu paling teruk lah tu, betul tak ni? Ini golongan yang akan diheret muka ke tanah dan dicampakkan ke dalam neraka. Ada orang diheret ke neraka melalui tangannya, melalui mungkin kepalanya, mungkin badannya. Tapi yang paling teruk bila diheret muka ke wajah. Muka ke wajah pula, wajah ke tanah, diheret, dicampakkan ke dalam neraka. Nabi sebut golongan yang pertama, iaitu mereka yang
bertemu dengan Ramadan tapi tak dapat pengampunan Allah. Ini golongan akan dicampak dalam neraka dalam keadaan diheret wajah ke bawah dan dicampak dalam neraka. Maksudnya dia bertemu dengan Ramadan. Kenapa dek? Okey kan? Like. Kita ni ada penonton lebih kurang dalam 2,000 lebih. Bukan, 3,000 lebih yang menonton. Sebab TikTok saja dah 2,000. Lepas tu, okey, 3,000. Okey, ada orang tanya, Ustazah, saya ni ada bos macam mana berniaga ni? Bukan Tan Sri Bukhari. Ada yang kata Tan Sri Bukhari ke Ustazah. Saya tak pernah jumpa berdepan Tan Sri Bukhari. Saya tak nak sebut nama siapa, tak payah teka-teka siapalah. Saya cerita pasal Datuk Sri ni, saya tak ambil pergi cerita. Ada kaitan dengan ibu bapa ni. Okey. Lepas tu, tuan-puan, Masya Allah. Kat mana tadi? Okey. Golongan pertama, dia jumpa Ramadan. Macam kita ni. Kita jumpa Ramadan. Ada tak di kalangan kita yang jamin dia dapat pengampunan Allah? Tak ada siapa jamin. Bila kita dengar hadis ni, bermaksud bukan pilihannya, tak apalah tak dapat pengampunan Allah di bulan Ramadan ni pun. Lepas Ramadan ada lagi taubat lepas Ramadan. Alah, kita bukan buat baik bulan Ramadan je. Lepas bulan Ramadan pun ada peluang lagi buat baik, mohon ampun. Tapi Nabi bagi amaran ni, orang yang jumpa Ramadan, dia lalui Ramadan tapi tak dapat pengampunan Allah, ini orang yang celaka sangat. Kerana ini bulannya Allah mengampunkan hamba-Nya berganda-ganda berbanding bulan lain. Kalau bulan Ramadan tak dapat pengampunan Allah, bulan lain apatah lagi. Kalau bulan ini tak dapat syurga Allah, bulan lain lagi susah. Kalau bulan ini tak dapat pembebasan api neraka, bulan lain lagi susah. Itu maksudnya. Ramadan, iza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jahannam wa susilati syayatin. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah pengampunan Allah, dan juga penghujungnya adalah pembebasan api neraka. Pada setiap malam Ramadan, Allah padam hamba-hambanya yang asalnya dah pun ciri-ciri ahli neraka akan dicampakkan dalam neraka, Allah padam. Minta sikit je pengampunan, Allah ampunkan. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala hilang suara, dek, tak dapat dengar, suara tak ada. Kena tukar. Sekejap ya. Hilang suara terus, sian orang IG. Dia kata hilang suara terus, mungkin kena tukar. Oh, wifi. Okey, ada masalah ni, tak apa. Yang TikTok janganlah lari lagi, sabar sampai suara kita okey. Ada lebih kurang 4,000 ni yang menonton, 2,000, 3,000. Yang depan saya ni ada 30,000 ni. Masya Allah, penuh ni surau ni. Alhamdulillah. Termasuk yang kita tak boleh lihat. Percayalah, majlis ilmu malaikat penuh. Ini namanya bulan Ramadan, dikenali juga bulan sempit. Malam Lailatul Qadar, malam paling sempit. Kerana ini bulannya malaikat turun berbondong-bondong memenuhi setiap ruang dan penjuru bumi. Malam Lailatul Qadar, malam yang paling sempit. Malaikat turun memenuhi bumi. Malaikat yang tak biasa turun pun turun. Malaikat yang sama ni beribadah di langit pun turun di bumi. Kerana keberkatan itu Allah turunkan di bumi pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu mereka pun turun di bumi. Kalau nak baca hadis tentang malaikat, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat menaungi sayap bagi penuntut ilmu. Malaikat menaungi kita, sedang dinaungi oleh malaikat. Yang kita nampak ni lebih kurang berapa orang, tetapi kita tak nampak para malaikat. Masya Allah. Okey, jam teruslah macam-macam ni. Kesianlah pula ni. Nak dengar poin yang penting tu. Apa yang lelaki tu amalkan. Tengok diorang tengah ni. Tak dengar, kesian betul ni. Masya Allah, macam mana nak buat ni? Diorang sedang memberontak ni. Marah ni. Sebab betul lah poin tu kan. Kita tunggu biar stabil sikit, suara okey jelas. Ke kena tekan ni, kena tukar tak ya kan? Tukar wifi, tukar phone. Semua sama. Okey, lepas tu phone. Siapa yang tengok ada wifi, boleh tak off wifi? Sebab takut bila tarik ramai-ramai, kadang dia auto kan. Cubalah off ya, sebab ada terganggu ni. Okey, tak apa. Yang TikTok harap bersabar. Nanti anda boleh dengar rakaman ni dalam YouTube. Okey, sambungan cerita. Saya tak habis baca lagi tentang hadis tu.
Golongan pertama, orang yang jumpa Ramadan tak dapat pengampunan Allah. Golongan yang kedua, Nabi sebut, orang yang apabila disebut nama aku, dia tidak berselawat kepadaku. Allahu Akbar. Kan saya daripada tadi ada sebut sabda Nabi, ada sebut Nabi sekian-sekian kan. Bila kita dengar siapa-siapa saja penceramah ke pendakwa ustaz-ustazah, siapa-siapa borak-borak ke kawan-kawan ke, ada yang sebut nama Nabi, yang sepatutnya adalah kita terus selawat kepada Nabi. Kerana jika sekiranya masa disebut nama Nabi pun kita tak selawat, apatah lagi ketika nama Nabi tak disebut. Di sini Nabi bukan nak mencelakakan umatnya, tapi Nabi nak beri peringatan. Kalau saat namaku disebut kamu tak berselawat kepadaku, bagaimana kamu nak dapat syafaat Nabi? Bagaimana kamu nak dapat duduk dekat dengan Nabi dan Nabi nak tolong untuk selamat daripada api neraka? Dan jika saat nama Nabi disebut pun kita tak selawat, apa bukti bahawa kita mencintai Nabi? Dan apa bukti yang kita nak bagi tahu kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Senang tak kita nak selawat ketika duduk kat shopping mall? Senang tak? Suami bagi duit, ambil 2,000, habiskan malam ni juga. Yang sakit lutut pun tak hilang sakit lutut. Yang sebelum tu semayang kena duduk atas kursi pun elok duduk cari barang. Suami cakap 2,000 habiskan tau, saya tak nak ada lebih. Pergilah, saya tunggu dalam kereta. Syok tak kalau suami cakap macam tu? Syukur, syok lah ustazah. Dah masa pilih-pilih tu sempat tak nak berselawat? Ya ke? Handbag saja nak pilih, pusing semua kedai. Dah pusing sekali, pusing lagi. Kalau pergi Sogo tu kan, depan ke belakang, dah berkenan 1-2, tapi kena pusing belek semua baru puas hati. Dah ada 3 pula. Antara 3 ni tak habis-habis depan cermin. Lepas tu bawa lagi. Lepas tu tengok yang lain pula. On the way nak bayar, nampak pula yang lain. Tengok yang tu pula. Orang perempuan. Maksud saya ialah, kita ni boleh ingat Nabi dan selawat dalam situasi tertentu, dalam tempat tertentu. Dalam majlis ilmu, sebut nama Nabi, teringat Nabi. Maksudnya, bila Nabi pesan, kalaulah saat namaku disebut, kamu tak boleh selawat, itu tanda-tanda kecelakaan. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga Nabi sebut, hadis ni dalam satu hadis, golongan ketiga yang boleh dicampak ke dalam neraka ni, diheret muka ni, mereka yang ada ibu dan ayahnya saat hidup, tetapi tak dapat syurga melalui ibu ayah. Ada ibu ayah masih hidup, tapi tak dapat syurga melalui ibu ayah. Ibu ayah tak menyebabkan dia dapat masuk syurga. Sebab bagi kita yang masih ada ibu ayah ataupun ada salah satu, itulah laluan ke syurga yang paling utama bagi kita seorang anak. Saya tahu di kalangan kita ada orang yang diuji dengan ibu ayah yang tidak baik. Saya bukan kata jahat, tapi ibu ayah yang tidak baik. Sama ada masa dia kecil dia trauma dengan ibu ayah yang dera dia ke, ataupun yang sumbang mahram ke. Ini ada banyak kes ya, dia masa sumbang mahram. Ataupun yang ketiga, yang selalu dimaki hamun ke, ataupun yang keempat, yang dia tidak disayang. Mak ayah ketara sangat, memang dia anak yang tak disayang, memang dia membesar dalam tak ada kasih sayang. Ataupun yang lain-lain, bentuk yang menyebabkan anak ni sukar sangat nak sayang ibu ayah, sukar sangat nak hormat ibu ayah. Ataupun ada di kalangan kita yang ibu ayah sampai hari ni masih maki hamun dia. Kalau tengok nama mak naik tu, trauma terus. Sudah dalam mak telefon, abang macam mana nak jawab tak ni? Ataupun tengok WhatsApp mak ayah tu, mak, biasa mak lah. Dah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, mak tulis apalah ni? Ya, hari ni ramai anak-anak macam ni. Yang tanya soalan ni pun banyak. Masya Allah. Yang pilih kasih dan sebagainya, tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau nak kupas pasal ni jadi tak kupas lah tajuk kita. Saya nak kembali kepada kisah Datuk Seri yang saya sebut, rezeki yang murah tu kan. Dia bukan hanya bisnes hotel, dia ada banyak lagi bisnes lain. Sangat banyak bisnes lain. Dia asalnya kerja makan gaji, lepas tu sekian orang biasa, tapi dia sebut ustazah,
Alhamdulillah. Saya saja tanya apa amalan. Macam mana boleh cerita pasal mak ayah, saya tak ingat. Tapi dia sebut macam ni. Alhamdulillah mak ayah saya dan mak ayah mertua saya, dia tak sebut saya jaga. Dia sebut saya rawat, saya jaga dan saya rawat mereka sampai akhir usia mereka. Umur beliau ni mungkin 60 lebih ke 50 lebih, saya tak pasti. Dah ada ramai cucu, dah tua dah ni. Semuanya saya rawat sendiri. Sehinggalah arwah mak mertua, ayah mertua, mereka sendiri yang minta nak duduk bersama dengan saya untuk saya jaga. Sampai saya ingat lagi, abang ipar dia ke kakak ipar dia pergi jumpa dia, datang jumpa dia, kata kami terpaksa, maksudnya walaupun kami nak sangat jaga mak ni, anak-anak nak jaga mak yang sedang terlantar sakit tua ni, tapi kami serahkan pada kamu, pada awak, sebab mak memang nak dijaga oleh dia. Ini bukan mak kandung, mak mertua. Mak mertua dengan menantu lelaki. Maksudnya mak ni antara ramai-ramai anak memang nak dengan dia. Daripada awal kahwin Ustazah, bagi saya orang tua nombor satu Ustazah. Kita kena jaga betul-betul. Sama ada mereka itu sebagai sumber rahmat ataupun sekian-sekian ataupun sumber ujian, tapi itu benda yang saya dengan isteri sangat jaga. Walaupun rasa susah, tapi Alhamdulillah, dia sebut macam ni. Saya kadang borak dengan, saya kata, mencabarkan jaga orang tua. Dia kata, tak Ustazah, tak pernah rasa susah. Saya rasa tak pernah rasa susah jaga orang tua. Walaupun mereka sampai terlantar, perlu diuruskan, perlu dimandikan, perlu dibasuh, apa semua. Saya tak pernah rasa susah jaga orang tua. Saya tak pernah rasa susah dan tak pernah rasa disusahkan. Tak pernah. Dan kedua dikata Ustazah, kami walaupun hadapi kesusahan, Allah bagi kami perasaan tak pernah rasa susah. Masuk kesusahan kewangan ke, saya ingat-ingat balik dulu nak sekolahkan anak, nak itu, nak ini, nak survive, nak ni. Tapi Alhamdulillah Allah tarik rasa susah. Walaupun hidup susah. Faham? Barakah jaga orang tua. Itu yang dia sebut. Barakah jaga orang tua. Kita yang tak jaga orang tua ni, yang mak ayah duduk dekat kampung ni sekarang, yang sekali-sekala kita call, sekali-sekala WhatsApp ni, saya nak pesan, balik raya ni jadikan mak ayah itu macam raja, macam permaisuri. Apa maksud saya? Ramai anak-anak bila balik kampung, mak macam orang gaji duduk kat dapur. Pagi masak, lepas tu rehat kejap, layan cucu anak-anak, tengok TV, lepas tu masuk dapur balik. Ayat anak-anak ialah, bila lagi nak makan makanan mak, air tangan mak, rindu masakan mak paling best. Betul tak ni? Itulah ayat yang biasa anak-anak. Betul kita rindu masakan mak. Betul kita rindu air tangan mak. Memang betul, tak nafikan. Ustazah, mak saya yang nak, saya dah halang. Itulah jiwa seorang mak. Dia dah sakit lutut, dia dah sakit pinggang, dia dah penat. Dia suka anak-anak dia gembira. Tapi ini waktunya kita nak tengok wajah ibu kita gembira. Kita cuba pujuk mak kita, mak, balik kali ni mak tak boleh masuk dapur. No, mak tak boleh masuk dapur. Mak dilarang masuk dapur, mak. Dah kenapa? Kau tak nak makan ke masakan mak? Nak. Tapi mak dah masak 20 tahun untuk kami, 30 tahun untuk kami. Kau nak cakap puas tak puas, memang takkan pernah puas, mak. Memang takkan pernah jemu, mak. Tapi kami ni sekali-sekala je balik, mak. Mak dah penat lama dah masak seumur hidup kami. Subhanallah. Mak tak benarkan, kami tak pernah benarkan mak masuk dapur. Kami dah belajar dah cara mak masak. Harap mak redha. InsyaAllah sama lebih kurang dengan mak. Tak apa, kalau kami tak pasti, kami pergi tanya mak. Faham tak ni? Lepas tu mak nak pergi basuh pinggan. Mak, no basuh pinggan. No. Kami yang basuh. Mak nak basuh baju. Mak, bila lagi kami nak basuh baju mak? Mak daripada kecil basuh baju kami. Mak pegang penyapu. Mak, no penyapu. No. Habis tu mak nak buat apa? Mak pergi duduk dekat ruang tamu, cucu-cucu mak rehat. Allahu Akbar. Pesanan saya ni, saya pesan sungguh-sungguh ni, tuan-puan dimati Allah sekalian. Hari ini ramai anak-anak tak ada sens ni. Tak ada sens ni.
Duduk balik tengok telefon, main telefon. Mak mana buat apa tu? Mana buat kuih. Wah sedapnya, mana kuih apa? Anak pegang phone. Nanti kita tolong mak ya. Kejap lagi kita pergi tolong ya. Tolong tengok. Mak macam mana buat kuih ni? Mak memang pandai buat kuih ni. Kat dapur pun dengan phone lagi. Balik rumah, balik kampung, paling utama mata kita paling lama tengok muka mak. Sungguh ni tuan-puan sekalian. Biar kalau ada anak perempuan, anak lelaki, paling lama duduk lepak dengan mak. Mak duduk kat bilik. Assalamualaikum mak. Kenapa? Tak adalah saja nak urut kaki mak. Sebenarnya kita nak tengok wajah mak. Sebelum sampai hari kita tak boleh tengok lagi. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Macam teruk sangat ni, kesian pula dia orang ni. Terailah Nur Ashikin tu. Oh, dah mati terus dah? Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya nak cerita juga satu kisah lain ni. Lepas tu habislah ceramah kita. Sebab dah habis masa dah pun ni. Patutnya saya habis pukul berapa? 11.30 Sekarang dah dekat pukul 12 dah. Lepas tu saya sebenarnya nak pergi jumpa mak saya. Mak saya daripada Terengganu. Dia ambil adik saya dekat airport. Sebab dah tak ada, macam mana cerita adik saya daripada Kedah. Dia turun dekat KLIA. Dek, tak ada bateri. Kenapa ni Ni verify. Dia kalau oh okey, verify. Macam-macam lah ujiannya. Tak payah tengoklah telefon ni. Kesianlah pula. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ada seorang pasangan suami isteri ni, ustaz dan ustazah ni. Dia guru Al-Quran. Satu hari saya jumpa, ni cerita lama, 3-4 tahun yang lepas ke 5 tahun yang lepas. Dan ustazah yang saya cerita ni pun dah meninggal dunia. Muda je, beza umur saya tak lama, tak jauh jarak. Kalau dia ada mungkin umur dia 44 macam tu lah. Satu hari dia bagi tahu, pasangan ni bagi tahu, ustazah, mak kami baru je meninggal dunia ustazah. Mak kami baru je meninggal dunia. Saya pun tanya, saya ucap takziah. Ini 4 tahun lepas ke 5 tahun lepas cerita ni. Saya ucap takziah apa semua. Lepas tu dia pun cerita, ustazah, mak kami meninggal indah sangat. Dia bukan ada sakit berat apa ustazah. Mak pergi dalam keadaan yang tenang dan dilihat senang, mudah, ringan. Dapat mengucap kalimah syahadah dengan baik. Meninggal pada malam Jumaat. Malam ataupun pagi Jumaat, begitulah. Saya tak ingat bulan Ramadan atau tidak. Tetapi saya tak ingat cerita detail mak dia pergi macam mana. Sehingga kan doktor-doktor pun macam saat meninggal di hospital tak silap saya, macam masing-masing semua macam sangat terharu, sedih, menangis melihat keindahan kematian begitu indah. Cuma saya tak ingat exactly cerita sebab dah lama. Lepas tu ustaz ni cakap macam ni, ustazah, kami duduk Seremban, tapi mak kami ni duduk di Kedah. Tapi rumah mak kami ni macam belakang rumah je. Mak kami ni macam duduk belakang rumah kami je. Seremban nak pergi Kedah berapa jauh jarak? Perjalanan mungkin 8 jam, 7 jam. Negeri Sembilan ke Kedah, KL ke Kedah dalam 4 jam, 5 jam kan. Negeri Sembilan lebih kurang 7 jam, 8 jam. Saya tanya, apa maksud belakang rumah Kalau mak kami demam pun kami balik. Mak kami cakap kurang sihat pun kami balik. Kami ni kalau tempat yang terbaik, tempat melancong ke, tempat berjalan ke, yang terbaik adalah rumah mak ayah kami. Saya tanya, tak bawa anak pergi jalan-jalan? Anak kami ni, anak dia Al-Hafiz, Hafizah apa semua. Dia kata, ustazah, kami ni kalau balik kampung memang akan lalu jalan nak pergi Cameron Highland. Perkahwinan kami ni lebih kurang dari 15 tahun dengan anak-anak dia ni, semua Masya Allah. Kami tak pernah singgah lagi Cameron Highland. Anak tak pernah kenal pun Cameron Highland. Bawa tak anak pergi jalan, saya rasa macam tak boleh terima tau. Dia kata cuti sekolah, balik rumah. Ada ni, balik rumah mak ayah. Dan bila kami tanya anak-anak, okey cuti sekolah nak pergi mana? Balik rumah atuk, balik rumah nenek. Itulah tempat paling indah untuk kami dan anak-anak. Duduk dengan mak ayah,
tengok wajah mak ayah, itu paling indah ustazah. Dia cakap sambil menangis, Dan sekarang mak dah tak ada. Itulah syurga kami, itulah tempat paling indah. Walaupun rumah mak buruk je, kayu je. Orang kampung kerja penoreh, anak lebih kurang 12 orang, macam tu lah. Orang miskin, orang susah. Lepas tu dia cerita lagi, dia kata, ustazah, kalau kami balik raya, kami takkan keluar beraya melainkan mak ikut. Kalau mak tak ikut, kami takkan pergi beraya. Kami takkan pergi beraya walaupun kami nak pergi beraya rumah kawan-kawan kami. Kalau mak tak larang, mak tak ni, walaupun mak kami cakap pergilah, mak tak larat, kau pergilah nak jalan. Sebab bila kami balik 3 hari 4 hari, kami dalam minda kami, dalam fikiran kami, itu waktu fully eksklusif untuk mak dan ayah. Kita ni hidup, berkawan ni selalu berkawan. Tak tunggu balik kampung, hari-hari berkawan. Kita kurang WhatsApp mak ayah. Paling banyak WhatsApp dengan kawan, betul tak? Makan dengan kawan, buka puasa dengan kawan, pergi shopping dengan kawan. Tapi yang sedihnya, balik sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dengan mak ayah tu sekejap je. Duduk makan sekali, lepas tu buat hal sendiri, duduk dalam bilik tak keluar. Betul tak ni? Mak, kita nak jalan makan kawan ya, mak. Pagi keluar jalan, malam baru balik. Mak duduk kat rumah. Sebab bawa mak rasa menyusah. Jalan slow, kan tak larat, kan nak pergi tandas, kan nak baring. Rasa susah bawa mak ayah. Tak best, nanti tak boleh gelak-gelak dengan kawan-kawan. Nanti kena behave depan mak ayah. Contoh, Allahu Akbar. Saya cakap ni, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sendiri dibesarkan, kalau balik raya, kami memang tak akan pergi mana-mana, memang dengan mak ayah. Daripada kecil sampai kahwin anak berderet pun sama. Hari pertama, hari kedua, mak ayah akan bawa pergi semua rumah, sebanyak mungkin rumah saudara mara. Saya tak dapat pun nak pergi rumah kawan. Sebab itu jangan harap dapat pergi berjalan rumah kawan. Sebab ikut mak ayah pergi round rumah saudara mara, tok saudara, nenek saudara, mak saudara. Nak jalan rumah kawan, selepas dah settle dengan mak semua ni, on the way nak balik, contoh pergi ke Besut ke, barulah singgah. Itu pun dengan kebenaran mak ayah. Mak boleh ke nak singgah sekejap je, nak pergi sekejap je. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sebagai kesimpulan ataupun penutup, Ramadan ni kita bukan hanya mencari pengampunan Allah melalui taubat istighfar, tetapi dengan melalui cara kita buat baik pada ibu dan ayah. Ini di antara pahala besar, walaupun bukan di bulan Ramadan, jihad yang sangat besar. Apatah lagi bila kita buat di bulan Ramadan. Kita beli baju raya kita, kita tak berkira. Tak apalah bang, setahun sekali je, lagi pun boleh pakai 2-3 tahun tahan, sampai kiamat tak rosak baju ni, mahal ni. Tapi bila baju mak ayah, kita berkira-kira. Beli seadanya, beli sekadarnya. Bila kita beli biskut raya yang rasa macam tak berapa sedap, bawa balik rumah mak, yang sedap duduk kat rumah kita, contohlah. Sebenarnya kalau boleh kita beli yang rasa paling sedap tu lah kita nak. Mak rasa mak biskut ni sedap sangat, yang paling sedap tu lah nak bagi mak rasa. Masya Allah. Baju yang paling best tu lah bagi mak ayah. Orang tak tahu, mak tak tahu, Allah tahu. Apa yang kita buat yang mak ayah kita tak tahu pengorbanan kita. Betul mak ayah ada buat salah, mak ayah ada buat dosa. Dulu mak ayah muda, mereka ada ujian masing-masing. Mereka kurang ilmu, mereka kurang kesedaran. Tapi hari ini, cerita pasal hari ini adalah peluang untuk kita dapat syurga Allah di bulan Ramadan melalui berbakti kepada ibu dan ayah. Sebab tajuk kita raya, raya ada kaitan balik kampung, betul tak? Dan ramai mana orang bila balik kampung tak nak tidur rumah mak ayah, tidur homestay, tidur hotel. Kita boleh terima sekiranya ramai tak muat, lepas tu terpaksa wanita tidur di khalayak ramai, kita boleh terima. Kalau terpaksa tidur dekat homestay, boleh terima. Tapi ada yang tak nak tidur dekat kampung, dekat rumah mak ayah, mak mertua, sebab tak ada aircon. Padahal boleh jedil satu bilik ni, perempuan saja, tertutup,
Lepas tu luar tu lelaki, kalau boleh atur. Sebab itulah yang mak ayah orang tua suka. Tapi kalau tak boleh, tak dapat, maka elok-elok dengan mak ayah bagi tahu situasi. Dan jangan muncul macam orang luar. Tai dah siap masak, dia pun datang, Assalamualaikum mak, datang beraya. Faham tak? Sepatutnya 6.30 pagi dah ada dah. Faham tak? Tolong masak, tolong hidang, tolong kemas, balik pukul 12 malam. Ini tak, okey mak, jumpa esok ya. 5 petang esok raya, 5 petang dah balik homestay, dah balik hotel dah. Lepas tu datang esok, dah settle hidang semua, baru datang berjalan. Kita bukan tetamu, kita anak ibu kita dan ibu mertua kita. Kita bukan tetamu. Hari ni ramai anak balik kampung macam tetamu. Dan yang terakhir, macam banyak terakhir dah ni. Tolong buat baik kepada mana-mana anak yang jaga mak ayah kita. Tolong. Siapa yang jaga mak ayah, berbakti mak ayah, tolong juga buat baik kepada anak yang jaga mak ayah. Faham tak maksud saya? Dalam 8 adik-beradik, 5 adik-beradik, mungkin ada seorang yang duduk dengan mak ayah, betul? Dia adalah wakil kita yang jaga mak ayah. Kadang mak call kita, ni nak cerita pasal Angah ni. Kenapa mak? Angah ni tong sampah ni dah berulat, tak buang. Tak apa mak, nanti kita telefon Angah tu. Apa Angah ni? Kita pun telefon Angah. Angah, kenapa kau ni Mak sampai telefon saya, aku ni Angah. Kau ni tak buat apa-apa, tak tolong mak ke kat rumah. Kita tak tahu situasi apa Angah lalui. Faham ya? Orang yang jaga mak ayah orang tua sangat berat tuan-puan sekalian. Sepatut yang kita buat, kita tenangkan. Kau sabar ya. Akak tahu kau mesti kena marah dengan mak kan. Akak faham, kau jangan sedih. Bagi semangat, walaupun hakikatnya mungkin ada kesilapan dia. Kalau beli baju mak, beli juga kepada orang yang wakil jaga mak ayah ni. Bagi juga duit raya ke mak ayah kan. Bagi juga duit raya, kalau boleh bagi duit bulanan. Sungguh saya sebut, ini banyak krisis. Kadang-kadang yang dekat busuk, yang jauh wangi. Yang anak duduk sekali dengan mak ayah ni, asyik cerita buruk je. Bila balik, dia juga kena layan adik-beradik. Dia juga kena kemas rumah, dia juga yang kena masak. Yang balik ni jadi macam tetamu. Padahal yang balik ni kena ambil alih semua tugas. Tak apa ngah, kami ada ni, kau tak payah buat ni. Tak apa, biasa kau yang sapu, biasa kau yang terim-terim pokok ni, biasa kau ni, tak apa ngah. Tak apa. Saya sebut benda ni, ini krisis jadi gaduh besar bila raya. Masalah ipar duai, masalah adik-beradik yang tak faham. Jadi gaduh bila raya yang sepatutnya berkasih sayang, jadi tolak menolak. Betul atau tidak? Masya Allah. Alhamdulillah. Sekadar itulah tuan-puan dimati Allah sekalian. Malam besok, lega dah tu nak habis kan, sambung balik Ustazan. 27 malam 27 Ramadan, mudah-mudahan malam tu qadar. Tapi jangan pula malam ni hore tak payah buat apa. Malam ni ibadah jugalah sebab tak tahu bila. Cuma 27 Ramadan tu paling kuat. Kedua kuat malam 23. Ketiga kuat malam 21. Keempat malam 25. Lepas tu malam 29. Itu ranking pendapat alim ulama, wali Allah, para sahabat Nabi yang bertemu dengan Ramadan. Paling banyak, paling kerap bertemu pada malam 27 Ramadan. Jadi malam besok iktikaf. Masa iktikaf nak buat apa? Baca Quran, zikir, solat qada, solat fardu, buat solat qada dan lain-lain. Faham ya? Jadi kalau dapat sejam-sejam, dapat 2 jam, yang terbaik daripada maghrib sampailah subuh besok. Bagi sokongan kepada suami, kita dah kupas panjang dah tadi tu. Sebab kalau kita tertidur pun, Masya Allah, insya Allah tetap dicatat pahala iktikaf. Itu kelebihan iktikaf. Nabi buat setiap malam di 10 malam terakhir. Jadi kita boleh buat sekali seumur hidup pun jadi. Tak pernah buat ni seumur hidup, malam besok target. Sebab belum tentu lagi hidup lagi Ramadan akan datang. So sebab itu saya cakap, kau tak pernah buat malam besok, dapatlah sekali seumur hidup. Jangan duduk berangan, tak apa tahun depan buat kalau tak dapat malam besok. Rancang pembelian, jangan bertembung dengan malam 27 Ramadan. Rancang juga waktu kita balik, kalau boleh jangan bertembung pada malam 27 Ramadan. Memang boleh kita kata, boleh je masa drive zikir baca Quran, dia takkan sama dengan iktikaf. Sebab benda boleh atur, benda boleh susun. Kita cuba jangan efek kepada malam 27 Ramadan. Dan sedekah, satu lagi sedekah. Itu kan ada hadis khusus berkenaan dengan sedekah di bulan Ramadan. Wallahu alam. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap.
Semoga bermanfaat. Hajah, mak ayah dah tak ada kan? Hajah nampak sedih je. Kana pun dua-dua dah tak ada kan? Bagi yang mak ayah dah tak ada, saya ada mak, suami saya ada ayah. Kalau siapa yang tak ada, jangan bimbang, kita tak pernah terputus untuk buat baik pada mak ayah. Tak pernah putus. Bahkan berbakti selepas orang tua mati itu lebih utama. Sebab berbakti ketika hidup, dia dapat kesenangan sementara, seronoklah mak ayah tu. Tapi berbakti setelah mak ayah mati, pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, ibu ayahku telah meninggal dunia, bagaimana untuk aku berbakti pada mereka? Yang pertama, jika ada hutang, selesaikan semua hutang, hutang duit ataupun hutang ibadah. Yang kedua, hubungkan silaturahim dengan kawan atau saudara mara mak ayah. Yang ketiga, kita melakukan sedekah dengan niatkan untuk ibu dan ayah. Dan niatkan ibadah kita untuk pahala berpanjangan buat ibu ayah. Itu cara kita berbakti kepada orang tua setelah mati. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar-sabar je. Terima kasih sahabat-sahabat. Cakap pula. Okey, kembali kepada MC. Semangat macam bertempik saya. Masya Allah, dah lah tak bagi air. Terima kasih semua. Terima kasih anggota-anggota bomba yang hebat. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang menonton secara live. Semoga bermanfaat, mendapat keberkatan, mendapat kebaikan daripada perkongsian tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.